Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang dihormati pengurusi Tuan Nazir Masjid Ridwaniyah, Masjid Daerah Kuala Kangsar yang saya kasihi, kepada DO Kuala Kangsar yang saya kasihi, kepada segenap EJK Jawatan Kuasa Masjid yang saya kasihi, para alim ulama, para a'immah, para asatizah, para masyayikh yang saya kasihi, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, seperti yang telah disebutkan dan diingatkan pada pagi tadi ketika tazkirah atau kuliah subuh, InsyaAllah pada siang hari ini kita akan berkongsi sedikit tentang kenapa kita bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Pagi tadi kita dah bahas tentang kenapa kita bertasawuf, keperluan umat kepada tasawuf, dan sekarang kenapa kita bermazhab. Dan malam ini insya-Allah kita kumpulkan semua jadi satu. Tiga-tiganya jadi satu lengkap, iaitu akidahnya ahli sunnati wal jamaah, berfiqh dan bertasawuf. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebelum kita membahas tentang kenapa kita bermazhab, kita kena faham sedikit tentang sejarah Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu Islam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wahyu ini mencakup segala aspek kehidupan manusia sebagai seorang mukallaf, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk menjadi khalifah di dunia ini. Dan aspek yang diajarkan ini adalah dalam tiga hal, iaitu akidah, fiqh dan juga tasawuf. Yang belakang kita dah settle. Yang tengah, bila kita berbicara tentang fiqh atau fiqh, apakah itu fiqh? Fiqh ini adalah apa-apa perkara hukum hakam atau ilmu berkaitan hukum hakam yang berhubungan tentang perbuatan seseorang mukallaf. Seorang mukallaf ni seorang yang dah akil baligh dan lain-lain lah, yang mana ia diambil atau diistinbat daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun dalil-dalil agama secara terperinci, secara sistematik. Itu nama dia fiqh. Berarti kalau kita cakap, Ustaz, boleh ke saya solat sunat dekat sini? Boleh ke? Macam mana nak solat sunat? Macam mana nak solat fardu? Syarat nak solat fardu? Macam mana nak haji? Macam mana nak bayar zakat? Wajib ke harta yang ni zakat? Wajib ke harta yang ini zakat? Muamalat jual beli ni halal ke haram? Makan ni halal ke haram? Pakai ni halal ke haram? Ustaz, saya dizalimi, saya minta keadilan. Macam mana nak minta keadilan? Ustaz, saya nak kahwin, boleh ke kahwin? Halal ke saya kahwin? Sekarang ni saya belum kerja, nak kahwin, boleh ke kahwin? Itu pun fiqh. Bahkan Ustaz, kita ni manusia, kita ni suka sparring. Sparring maksud dia bukan nak gaduh, maksud dia nak berlomba, bersukan lah. Contoh dia, zaman sekarang zaman sukan. Fiqh bahas tuan-tuan, musabaqah. Ada kitab bab khusus musabaqah, biar tak jadi judi macam-macam. Judi haram, tapi kalau tak ada habuan tu tak best lah Ustaz. Nak bersukan tak ada habuan, contoh dia.
macam mana supaya syariat ajar untuk tidak jadi judi. Ini adalah fiqh. Dan dia diistimbatkan di zaman Rasulullah SAW adalah atas apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang berlaku, tanya kepada Rasulullah SAW, Rasul jawab, ini, macam ni, sahabat ikut. Itu adalah fiqh. Maka ada yang menyangka, buat apa kita nak dengar cakap ulama? Rasul dah sabda, pegang Rasul lah, mana lagi hebat, Rasul atau ulama? Ada yang kata macam tu. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, ini di zaman Rasul. Tuan-tuan hidup ke zaman Rasul? Tak hidup kan zaman Rasul? Kita semua hidup tahun 2023. 2023. Berarti kita dah 1443 tahun lebih daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini kita perlu kepada kaedah untuk memahami fiqh. Apa yang dibuat oleh Rasul ni perlu difahami dengan cara yang betul, bukan dengan cara melulu. Dan inilah yang menyebabkan dalam sejarah, ketika setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuklah generasi kedua dipanggil dengan generasi sahabat. Dan ternyata tidak semua sahabat Rasul itu seorang mujtahid yang berpendapat semuanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada di kalangan mereka yang bertanya kepada sahabat yang lain yang pernah bertemu Rasul untuk kes-kes yang mereka alami. Misalnya apabila ada terjadi seperti ini, tanya kepada Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Ummul Mukminin, bonda kepada orang-orang mukmin, aku kena macam ni dengan suami aku terjadi macam ni, macam mana nak selesaikan ni, hukum dia apa? Oh, zaman saya dulu Rasulullah SAW pernah melakukan ini. Dikhabarkanlah. Aisyah kan lama dengan Rasulullah SAW di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara yang berada di dalam rumah tidak ada yang lebih tahu melainkan Aisyah radhiyallahu anha dan isteri-isterinya yang lain. Pengalaman tersebut apabila berkaitan tentang masjid, maka kita ingat Sayyidina Abu Hurairah ni dengan Rasulullah SAW tak lama, 2-3 tahun je, tak salah 2 tahun saja. Itu yang golongan Syiah, dia kata hadis dari Abu Hurairah ni tak boleh pakai. Kenapa? Takkanlah dia 2 tahun dengan Rasul, tapi kalau riwayat hadis punyalah banyak dalam Bukhari. Dia kata macam tu, macam tak logik. Kalau kita pakai logik, kita kata tak logik kan? Jawab ulama ahli sunnah kata, Abu Hurairah ni memang Rasulullah SAW ni dah sabda dia ada keistimewaan, iaitu memang salah satu mujizat Nabi SAW lah kita kata, dan karamah bagi dia lah, bagi Abu Hurairah tu karamah lah bagi dia. Di mana dia diberikan rida atau kain yang menyebabkan dia itu setelah itu didoakan oleh Rasulullah SAW, iaitu kuat hafazannya dan paling banyak meriwayatkan hadis. Memang betul, transmission itu sampai kepada para sahabat, dan sahabat ini tidak semua berada dengan Nabi, maka mereka bertanya dengan sahabat yang lain. Sebab itu ulama kata zaman sahabat yang dapat memberi fatwa, atau kita panggil mufti lah zaman tu, adalah lebih kurang 40 atau kurang daripada sahabat tersebut. Padahal sahabat Nabi ni berapa ribu kan? Banyak kan? Fathul Mekah je yang pergi Fathul Mekah ni 10,000 tu kan? Fathul Mekah ni pembukaan kota Mekah. Ini dia hadirin wal hadirah. Lalu masuk generasi selanjutnya, zaman tabi'in. Zaman tabi'in ini orangnya tak pernah jumpa Rasulullah SAW. Nak tahu hukum hakam, tanya sahabat. Kadang-kadang tanya saja je lah, sahabat ni macam mana hukum ni, halal, haram, titik. Ada yang tanya, ditanya, dijawablah, Rasul pernah macam ni.
Ada yang memang datang, ceritakan kami tentang kisah Nabi SAW, ceritakan kami pengalaman anda dengan baginda SAW. Maka diceritakanlah hadis tersebut. Maka mereka memahami apa yang mereka dapat, sehingga terbentuklah fiqh ikut mereka di kalangan tabi'in. Dari 40 jadi kecil lagi lah. Sebab tak semua tabi'in ni hafal semua benda. Tak semua tabi'in ni dapat berijtihad sendiri. Di kalangan semua itu beberapa sahaja. Kerana mujtahid ni, orang yang berijtihad, dapat menganalisa hukum menjadi produk hukum, dia perlu selain hafal Al-Quran, hafal kiraat 7 Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi SAW yang banyak, mengetahui banyak hukum hakam, semuanya kena lengkap. Hadis rijal dia, apa dia, semua kena kuasai. Turun kepada tabi'in. Daripada 40 jadi 20, jadi sikit jadi 12. Akhirnya jadi 4. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu meninggal 150 Hijriah. Imam Malik, lalu ada Imam Asy-Syafi'i, lalu Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman ini ada Al-Laythi, ada Sufyan Ats-Tsauri, dan beberapa ulama mujtahid lain. Imam Syafi'i ni masya-Allah alim dia. Kalau nak kisah cerita Imam Syafi'i tuan-tuan, nanti kita cerita. Tapi kita cerita kisah sikit je. Imam Syafi'i ini dia lahir di Gaza lah bahasa Melayu dia sekarang ni. Yang perang teruk tu. Itu Gaza, tempat lahirnya Imam Syafi'i, Gaza. Dia ini darah Quraisy, darah Rasulullah SAW, Al-Mutallabi dipanggil. Maksudnya melalui jalur Abdul Muttalib. Dia ni waktu kecil tu syair-syair ni hafal habis. Syair Arab tu suka. Sampai ada guru dia tegur dia, kalaulah kau cerdik macam ni, kau hafal syariat ni lah, maksud dia hadis Nabi, Al-Quran dan lain-lain, ini yang kau hafalkan lebih baik daripada jadi seniwan ke nak jadi ahli akademik. Lebih kurang macam tu lah bahasa Melayu. Bukan nak kata seniman tak bagus, tak. Kita hormat seniwan-seniwan, sastrawan, kita hormat. Cuma tak semua manusia dalam bidang tersebut. Lebih-lebih lagi di awal Islam, kita perlu kepada ulama yang nak bagi hukum hakam ni. Bahasa Arab dia kena bagus. Dan Imam Syafi'i ada keupayaan itu. Tapi hobi dia waktu itu syair. Bila dia ditegur bidang agama, lebih kurang macam itulah bahasa Melayu dia. Dia pun pindah mazhab. Maksud dia pindah minat dia. Daripada sastra Arab, daripada syair-syair Arab, dia pindah kepada agama. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengaji dengan beberapa murid kepada Imam Abu Hanifah. Tapi itu nanti. Pertama sekali dia pergi mengaji dekat Mekah. Lalu dia pergi Madinah, dia menuntut ilmu di bawah Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini pendiri mazhab Maliki, dipanggil Imam Darul Hijrah. Mazhab Maliki ni mazhab besar tuan-tuan. Dari mula Libya tu sampai ke Morocco, Andalusia, Afrika ke bawah tu, Mauritania tu, Senegal, Mali, semua mazhab Maliki. Mazhab yang besar, bukan mazhab yang kecil. Saya belajar dekat sana, saya tahu Imam mazhab Maliki ni kekuatan mereka seperti apa. Memang kuat dan mantap ilmu mereka. Tapi Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Setelah itu dia ditabalkan menjadi qadi di Yaman. Lalu dia berpindah ke Baghdad. Waktu di Baghdad mengaji dengan murid-murid kepada Imam Abu Hanifah, murid kepada murid Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Manaqib Imam Syafi'i. Jadi Imam Baihaqi dia karang kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i. 2 jilid. Imam Baihaqi ini muhaddis terkenal, meninggal 400 lebih. Imam Baihaqi. Jangan pula Imam Baihaqi ni pun nak dipertikaikan pada hari ini.
Imam Baihaqi riwayatkan bagaimana Imam Syafi'i memuliakan, menghormati dan mensanjungi Imam Abu Hanifah rahimahullah. Maka Imam Syafi'i setiap hari Jumaat pergi ke maqam Imam Abu Hanifah dan berdoa di sana. Ini disebutkan dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ni muhaddis. Pasal ada yang kata, oh tu cerita tersebut palsu. Macam mana nak palsu? Imam Baihaqi pun cerita. Itu saya kata tu. Imam Baihaqi cerita dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Buka dia baca. Lalu Imam Syafi'i menjadi mujtahid ketika di Baghdad. Berarti dia tidak lagi mensandarkan diri dia dengan mazhab Imam Malik, tapi dia sudah membina mazhabnya sendiri. Bukan nak mudah-mudah bina mazhab ni. Dia kena selain hafal yang saya sebut tadi. Kalau hadis tu setakat hafal Arba'in 4 tu, Nawawi tu tak cukup lah. Nak jadi mujtahid ni hafal 200,000 hadis. Bukan hanya hadis, sanad hadis. Dan bukan hanya itu, bahasa Arab dia kena tip-top. Ini cakap Arab pun salah-salah. Baca kitab Arab pun tak reti. Dah jadi mujtahid, tak nak bermazhab. Itu jadi pelik lah kita. Syarat jadi mujtahid ni, setidaknya ada 11 ilmu yang dia kena kuasai. Semuanya bukan kuasa biasa, tapi hebat. Sehingga kan Imam An-Nawawi, tuan-tuan kenal Imam Nawawi mazhab Syafi'i, Imam Nawawi yang kita sanjung ni, hatta Imam An-Nawawi rahimahullah mengarang kitab mazhab Syafi'i ni tebal ni, 23 jilid Al-Majmu', dan belum lagi kitab-kitab yang lain, tebal kecil besar macam-macam. Banyak kitab dia. Umur dia dengan kitab dia lebih banyak kitab dia daripada umur dia. Itu pun Imam Nawawi tak malu nak sebut bermazhab dengan Syafi'i. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i dalam bermazhab Syafi'i. Cinta dia kepada Imam Syafi'i. Maka ketika Imam Syafi'i menjadi hebat di Baghdad, dia berpindah ke Kairo, Mesir. Dekat situ ada Al-Laith, mazhab Al-Laith. Guru Imam Syafi'i juga. Maqam dia ada dekat Kairo sana. Maka dia merubah, mereform mazhab dia. Yang mana mazhab dia yang ada di Baghdad dipanggil pendapat lama, mazhab dia yang di Kairo dipanggil pendapat baru. Qaul qadim, qaul jadid. Itu bahasa Arab dia lah. Qaul jadid. Ni tuan-tuan dan puan-puan, ni mazhab Imam Syafi'i. Ustaz, kenapa mazhab ni hanya 4? Islam kan luas. Kenapa kita kena pegang pada 4 saja? Bukan kita nak kata tak boleh terima yang lain, bukan. Bukan kita nak tolak yang lain, bukan. Cuma terus terang, fiqh ini mencakup segala aspek kehidupan kita, betul? Dari bab ibadat sampai jinayat tadi yang saya sebut, qada dan lain-lain dibahas di dalam agama, dalam fiqh. Dan dia tidak hanya produk hukum, dia juga ada perbahasan metodologi untuk membentuk hukum. The method. Kita nak kata macam ni, macam mana Ustaz? Perlu kepada usul fiqh. Usul fiqh ni kita panggil metodologi. Bahasa Inggeris dia metodologi lah. Bahasa Arab dia dipanggil dengan manhaj, jalan cara untuk istinbat. Bahasa Imam Syafi'i, dan dia seorang ulama yang pertama mengkodifikasikan dalam bentuk kitab yang sendiri ilmu manhaj beristinbat hukum ini, dipanggil ilmu usul fiqh. Dalam kitab Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah tebal ni. Ar-Risalah ini pun tuan-tuan dan puan, yang menariknya Imam Syafi'i karang Ar-Risalah ni, cerita dia betulkan sampai 26 lebih kali lah. Setiap kali dia baca salah, betulkan lagi. Dia baca lagi dari awal sampai habis, ada yang salah. Bila dah habis kali keberapa terakhir itu dia kata, maka benarlah tidak ada kitab yang sempurna kebenarannya, sempurna segala-galanya melainkan Al-Quranul Karim. Sebab itu kita manusia
Kita akui kita mungkin akan salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim tidak akan salah. Nabi maksum tidak akan salah. Cuma kita manusia, ulama yang transmit itu apa? Memindahkan hadis, sejarah, kefahaman, apa yang difahami dari kalam baginda Nabi Muhammad SAW, ini yang mungkin terjadi kesalahan. Sebab itulah kita perlu kepada mazhab. Bukan kita kata kita meninggalkan Rasulullah SAW, tidak. Kerana semua orang boleh klaim saya ikut Rasulullah SAW. Betul ke ikut Rasulullah SAW? Yang hari ini dia kata kita buang mazhab-mazhab ni. Ini semua imam-imam manusia tak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya. Memang betul manis di mulut, tapi nak buktikan susah. Jangan kena kelentong, cukup lah. Ada kawan tu dia kata, saya ada ustaz ni, dia tak nak bermazhab. Kenapa? Sebab kawan saya, ustaz saya ni, dia hafal semua hadis. Dia dengar hadis je dia tahu, ini palsu, ini sahih. Saya kata, hadis ni sekadar palsu sahih je ke? Ulama-ulama kata ada sahih, ada hasan, ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi, ada dhaif yang sikit, ada dhaif yang sangat, ada yang sangat dhaif, ada yang munkar. Banyak stages tu, tak semudah sahih palsu. Dan jangan kata sahih kena ambil, tak semestinya. Hadis sahih, Al-Quran mesti sahih. Tapi kalau dah dinasakh, nasakh tak apa, dah ditukar hukumnya. Kan Al-Quran kan ada nasikh wal mansukh. Maksudnya apa? Ada ayat ini menasakh yang lain. Contoh dia, zaman Rasulullah SAW dulu pernah dilarang menziarahi kubur. Ziarah kubur tu larang. Sebab apa? Orang Arab ni ada yang emosional sampai mencuri-curi dekat kubur, nangis, koyak-koyak baju. Bila Islam dah kuat, apa baginda SAW sabda? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Aku pernah melarang engkau menziarah kubur. Sekarang ingatlah, ziarahilah kubur. Ala fazuruha tu fi'il amal. Jadi ulama memahami hadis tersebut bahawa dulu hukum dia haram, lalu Rasulullah SAW halalkan. Bahkan bukan halal, ala fazuruha, dalam bentuk sigat perintah. Maka dianjurkan untuk ziarah kubur, mengingatkan kita akan mati. Kalau Imam Al-Ghazali, kalau di kalangan para walinya, para ulama dan solehin, kita bertabaruk dengan harapan bila kita ziarah, kita cuba untuk menjadi seperti ulama itu, reflektkan diri kita. Macam pemain bola hari ni lah, duk tengok gambar Cristiano Ronaldo, salah Messi, contoh dia, nak jadilah macam dia, ni salah dia. Kita reflektkan, nak jadi hebat macam Imam Syafi'i. Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Kairo, pergi ziarah makam Imam Syafi'i. Kenapa? Ini imam mazhab yang kita anuti. Seperti itu. Itu nama dia. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana sumber itu jelas. Kadang-kadang kita ni pemahaman manusia ini yang berbeza-beza. Perbezaan pemahaman manusia ini melahirkan khilaf ulama. Maka lahirlah mazhab-mazhab. Yang bahaya orang yang tak ada ilmu bahasa Arab, kan? Yang tak ada ilmu bahasa Arab, tak ada apa. Macam saya sebut tadi, dia dengar, ustaz saya alim ustaz, dia dengar je hadis, dia tahu mana sahih, mana palsu. Jadi dia tak payah bermazhab. Saya katalah, kalaulah Imam Nawawi yang karang kitab bahasa Arab berdepa-depa, ustaz kita ni yang baca kitab Arab pun salah-salah, kalau tak salah pun ngarang kitab pun tak pandai. Cubalah tawaduk sikit. You must have a little bit of sense of humble, rasa, yelah kita ni iktiraf kita ni tak alim mana, maka kita rujuk ulama. Bila ulama berbeza pendapat, kita iktiraf. Ini nama dia khilaf. Ini tuan-tuan dan puan-puan, khilaf perbezaan ulama, kita hormat.
Dan disebutkan bahawa khilaf para ulama itu rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita bermazhab. Lalu ustaz, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, kenapa Imam Syafi'i yang kita pilih di tanah ini? Di negeri Perak ni, nak kabarkan ni dekat Perak ni bermazhab Syafi'i. Kisah sejarah dia bukan sekejap. Dari zaman dahulu, Islam yang masuk di jazirah tanah Melayu sejak awal ikut mazhab Syafi'i. Tuan-tuan pergi ke hujung barat di Indonesia, hujung timur di Indonesia, paling timur dah, sampai ke Patani. Patani ni paling barat lah di Nusantara ni, boleh kita kata lah. Atau Champa ke, Cambodia tu kan ada umat Islam di Champa, Melayu kat situ. Kita carilah Islam kat sini. Atau sampai ke Patani ni kita pergi, Aceh, semuanya mazhab Syafi'i. So bukan kita kata kita ta'assub Syafi'i, tak. Tapi kita di Malaysia ini ternyata mazhab Syafi'i. Kalau kita dah biasa mazhab Syafi'i, nak tukar mazhab tu tak kepelik. Saya bagi contoh lah. Saya mazhab Syafi'i, tapi saya pergi menuntut ilmu di negara Maghribi. Maghribi ni mazhab dia mazhab Maliki. Maliki ni banyak benda yang beza dengan Syafi'i. Contoh dia, ini contoh yang paling esoterik lah. Ketika solat imam baca maghrib waladhdallin amin, kita mazhab Syafi'i kenalah baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Betul? Kita kena baca sekadar telinga ini dengar. Sebab kalau kita tutup mulut baca dalam hati, ini bukan baca menurut mazhab Syafi'i. Dalam hadis Nabi SAW, man lam yaqra' fatihatal kitab la salata liman lam yaqra' fatihal kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Membaca Fatihah kitab, membaca surah Al-Fatihah. So saya bacalah bismillahirrahmanirrahim. Habis solat, Syekh sebelah saya tu, Syekh imam besar Qarawi, dia kata, ya akhi, hadza tashwishu salat. Dia kata, ini mengganggu aku solat, kau baca kuat. Saya terkejut. Lah, hadza fardun ruknun. Dia kata itu, ini adalah rukun dalam mazhab saya. Kau mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Oh, dia kata baru, sebab dia alim. Dia datang orang awam, dia tengok budak Melayu wuduk macam ni, kan? Tak adalah macam ni. Tak sah, dia kata. Kena macam ni, dia kata. Tadlik dipanggil. Syarat mereka syarat. Kita kata taklah. Mazhab Syafi'i cukup meratakan, tak kisah macam mana, celup tangan dalam air pun tak apa. Dia kata tak, kena tadlik. Ini khilaf. Jadi kenapa perkara ini terjadi? Kerana macam mana memahami nas tadi. Saya bagi contoh. Mazhab Syafi'i rukun solat niat yang pertama, betul? Niat dia kena ada qasdun, usolli. Jenis solat zuhur, kefarduan atau sunat. So kena adalah sahaja aku solat zuhur, fardu zuhur, contoh dia. Itu kena ada. Dan itu dimasukkan bila takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Dari mula Allah sampai akbar, kena masuk dekat tengah kat situ. Dalam hati lah, memang dalam hati. Kalau ini rukun dan wajib, cuma manusia ni kadang lalai. Tuan-tuan baru balik kerja, nak solat Jumaat, tengah fikir fail banyak ni lah, Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, otak dia tengah fikir fail. Kira-kira termasuk ke tadi usolli fardul Jum'ati? Mungkin terlupa, betul? Dah masuk, aku solat, ini solat zuhur ni, ini solat Jumaat ni. Sah ke tak macam tu? Dalam hati tengah solat. Ini saya tak boleh tuduh tuan-tuan kata macam tu, tapi saya kabarkan kalau manusia tuan-tuan ada yang rasa macam tu, berarti tak sahlah solat dia, betul? Sebab itu mazhab Syafi'i kata, Imam Ghazali sebut dalam kitab Al-Wasit, dalam akidah, dalam fiqh dia, fiqh wasit 10 jilid, dia kata apa? Sunnat melafazkan niat.
Kenapa sunat melafazkan niat? Kerana dengan melafazkan niat akan mendorong hati. Bukan nak kata lafazkan niat itu syarat, tidak. Bukan nak kata sahnya niat kena lafaz, tidak. Cuma dia menolong hati. Apa yang menolong yang baik ni, baik ke tak baik? Ini yang Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i kata apa? Benda yang Rasul tak buat, tapi dia selari dengan Al-Quran dan Sunnah, mendukung Al-Quran dan Sunnah, itu jadi baiklah dia. Benda yang Rasul tak buat, tapi sekira akan menjatuhkan Al-Quran Sunnah, dia ini menyalahi, dalam erti dia ini bukan berbeza, tapi akan menyanggah, ataupun Quran Sunnah melarang perkara tersebut, maka ini dikatakan bid'ah yang buruk. Jadi bid'ah ni tak semudah-mudah. Wah, semua yang Rasul tak buat ini bid'ah. Tak mudah-mudah macam tu. Dia ada klausul dia ada kaedah ni. Banyak, bukan saya kata ni. Imam Nawawi kata, Izzuddin bin Abdus Salam kata, Imam Al-Ghazali kata, dan banyak ulama lain kata. Tapi masih sampai sekarang orang masih tidak faham. Jadi melafazkan niat ini membantu benda yang baik. Maka dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, bukan kitab 100 tahun 200 tahun, beratus-ratus tahun, Imam Nawawi dalam Majmu', dalam Minhajul Abidin Talibin, Imam Ghazali sebut, Imam Al-Haramain sebut. Ni dulu-dulu ni, tahap abad ke-5 Hijriah ni, baru 200-300 setelah Imam Syafi'i ni, dia dah sebut dah sunat. Tiba-tiba datang hari ini, oh bid'ah ni, Rasul tak buat. Kita kata bukan bid'ah, ni mazhab Syafi'i sunat. Kenapa nak ikut imam-imam mazhab ni? Bukannya mereka maksud ikut Rasul. Rasul tak buat, tak buatlah. Bukan macam tu. Kalau dia itu ada kaedah usul fiqah dia, itu kita panggil usul metodologi dia, sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah diajarkan oleh para ulama yang datang daripada para sahabat, daripada Rasulullah SAW, kenapa tidak? Ini kaedah bermadhab. Sebab apa? Memahami, menistinbat hukum bukan sekadar apa yang sampai pada kita. Itu pun berbeza pendapat. Satu hadis ada ulama kata ini hasan, ada ulama kata hasan li ghairihi, ada ulama kata dhaif. Nak kabarkan ada seorang ulama nama dia Ibnu Jauzi, alim, faqih, hebat. Dia karang kitab tu hadis-hadis palsu. Ulama datang setelah dia dikritik. Macam mana boleh Imam Ibnu Jauzi ini Al-Hafiz, tapi semua dia hukum palsu ni? Tak betul. Bagi saya ini bukan palsu, ini dhaif. Khilaf. Kenapa boleh khilaf? Sebab rijal-rijal dia berbeza. Macam kita kata dia ini penipu. Tak ada ini contoh dia. Oh dia ni lemah hafazan dia. Tak, bagi aku dia ni cerdik. Takkanlah dia lemah. Imam ni siqah, terima dia ni. Imam ni dipercaya, terima dia ni. Khilaf tak? Khilaf tuan-tuan dan puan-puan. Ini. Sebab itu bukan apa yang sampai sahaja. Lepas tu saya khabar tadi, orang yang macam saya kata, come on man, kita hidup tahun 2023. Setahu saya orang yang hafal hadis 200,000 hadis dah tak ada dah. Kalau ada saya nak dengar lah dia hafal 200,000 hadis. Kalau ada, tak payah kita, tak payah Jabatan Mufti Perak lah. Majma'ul Fiqh dekat Tanah Arab tu, Darul Iftaq Mesir yang dekat Kairo tu dah panggil dah dia duduk ni jadi mujtahid. Padahal demo pun tak dengar. Jadi kita orang Melayu ni, kita sehebat-hebat kita dapat PhD, profesor sehebat-hebat kita, kena ada sifat tawaduk. Kalau ada banyak lagi ilmu yang kita tak ada. Sebab itu kita ikut ulama-ulama. Ikut ulama ini namanya bermazhab. Sebab itulah di negeri Perak ini bermazhab Syafi'i. Syafi'i kerana sejarahnya. Dan ini yang disebut oleh siapa tuan-tuan? Disebut oleh Syekh Abdullah Fahim, Syekhul Islam Malayan. Dia pernah jadi mudir dekat Madrasah Idrisiah kita, tak jauh ni, Kuala ni. Dalam wasiat dia kata bahawa qadi-qadi, imam-imam, ulama-ulama, awam-awam, raja-raja di negeri Malaya ni dari dulu beratus-ratus tahun sampai sekarang
mereka ini berfiqah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i. Dan mereka ini dalam beristinbat hukum merujuk kepada kitab Al-Um Imam Syafi'i. Ada hari ini kata orang Syafi'i kat Malaysia ni tak baca kitab Al-Um Imam Syafi'i. Mungkinlah kat Masjid Ridwaniyah ni tak baca, mungkin. Saya tak tahulah. Nak kabarkan dia, kalau tuan-tuan nak tahu, tahun 1970 dulu ada seorang alim dekat Batu Gajah, nama dia Tuan Guru Colan. Saya tak sempat jumpa lah, saya lahir 1984. Tuan Guru Colan ni guru kepada atuk saya. So atuk saya ni ada kitab Al-Um, beli kat Mekah, bahasa Arab. Saya buka-buka, alhamdulillah waris kat saya lah. Warisnya ke saya. So ada kat rumah. Saya tengok tulisan atuk saya, tarikh 1970 dalam kitab Al-Um, mengaji dekat Masjid Sungai Terap, Batu Gajah. Mengaji kitab Al-Um tu, bahasa Arab tu. Tuan Guru Colan ni murid kepada Syekh Abdullah Fahim. Siapa kata tak mengaji? Ni orang Malaysia tak mengaji. Itu tak mengaji tu mungkin dah kita zaman ni. Jangankan kitab Al-Um, buka Fathul Qorib yang tipis tu pun tak khatam-khatam. Matla'ul Badrain tu pun tak khatam-khatam. Tapi kena buka lah. Ini yang kita nak kata, tuan-tuan dan puan hadir wa hadirat Allah. Jadi jangan hanya masjid ini penuh waktu solat Jumaat, waktu-waktu jamaah yang lain kena datang supaya dapat mengaji istiqamah satu kitab awal sampai khatam. Waktu duha yang dah pencen, jangan beli Astro 24 jam depan TV. Jangan. Bentar-bentar dah pencen, gaya apa, duit pencen masuk. Jangan. Datang pergi ke masjid, dengar syarahan dari kitab, daripada orang ceramah tak ada isi. Kan lebih baik ada kitab. Jadi bila kita kata ustaz tu cakap macam ni, macam pelik je, tengok-tengok, dia ceramah, itu mungkin adalah kot yang pelik. Tapi kalau dia rujuk kitab, reference, baca dari kitab, so kita dapat percaya dia, ilmu dia. Tapi kalau ada orang yang ilmu bahasa Arab pun lemah, nahwu sorof lemah, bahasa Melayu kitab lama pun tak reti nak baca, memang dia baca kitab Melayu pun salah-salah. So akhirnya dia tak naklah buka semua ni. Akhirnya ceramah pusing benda yang sama. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah baru ini bid'ah, benda baru bid'ah ini sesat, sesat ini adalah api neraka. Ini Rasul buat, Rasul tak buat, ni bid'ah. Ni Rasul buat, tak Rasul tak buat. Akhirnya tuan-tuan nak solat pun kunut bid'ah, wirid lepas solat bid'ah. Semua ni bid'ah, semua tak boleh. Padahal dalam kitab tu penuh. Sebab itu mantan mufti Perak iaitu Syekh Al-Ghazali, Muhammad Ghazali kalau tak salah nama dia, Syekh Ghazali. Dia pernah jadi mufti di negeri Selangor dan juga negeri Perak. Dia karang satu kitab cetak Jabatan Mufti Negeri Perak, dicetak, iaitu dalil-dalil dan hujah amalan-amalan mazhab Syafi'i yang dituduh bid'ah. Dia jawab, kenapa tarawih 20 rakaat, kenapa kita wirid setelah solat, kenapa kita usolli fardhu dhuhri melafazkan niat, kenapa kita bertawasul, beristighasah, kenapa kita solat hari raya dalam masjid bukan kat padang. Bukan kita nak kata mazhab lain tak betul, kita iktiraf terkhilaf. Cuma orang yang datang ceramah ni sikit-sikit Rasul buat tak, Rasul tak buat. Ini yang perlu difahamkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi daripada saya insya-Allah sekian saja. Jadi inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Fahim dan juga pegangan kita umat Islam di negeri Perak dari segi fiqahnya bermazhab dengan mazhab Asy-Syafi'i. Kita doakan insya-Allah kita sentiasa istiqamah seperti apa yang diikuti dan dijalankan oleh ulama-ulama terdahulu. Maka saya iktifakkan sekadar ini. Kita jumpa lagi malam ini insya-Allah dalam forum perdana kita. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.